وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan tentang hadis yang ketujuh daripada hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita dah melihat pengertian umum kepada hadis ini dan kita sedang melihat pendetilan atau perincian kepada salah satu daripada definisi ad-dinun nasihah, iaitulah melihat di sudut untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca sepintas lalu hadis ni, memandangkan hadis ni pun ringkas saja. Mungkin untuk yang tak sempat melihat ataupun mendengar kuliah-kuliah yang lepas, dia dapat tangkap setakat yang kita nak sambung insya-Allah. Jadi kita ulang sedikit hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Kata Rasulullah. Rasulullah kata ad-dinun nasihah. Qulna liman. Maka sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Qulna liman. Maka Rasulullah pun menjawab, qala lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dia kata untuk Allah. Bila sahabat tanya nasihat tu untuk siapa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin muslimin, kaum awam keseluruhannya. Baik, di peringkat awal kita dah bahas tentang bahagian awal hadis ini yang menyebut tentang ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Ad-din tu kita maklumlah, ya, yang memberi makna agama, ya, yang memberi makna agama. Sementara nasihat pula, kalau orang kita faham, nasihatlah, ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, termasuk nasihat. Jadi rupa-rupanya pengertian daripada bahasa Arab pun begitu juga, sebab asal nasihat ni daripada bahasa Arab, ya. Jadi bila sebut ad-dinun nasihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu, bila mana seorang tu kata dia beragama, dia tak boleh pisah daripada agama dia itu ialah nasihat. Saling nasihat menasihati, saling mengambil iktibar, saling memberi peringatan, ya. Itu maksud dia. Jadi bila saja satu orang tu kata dia beragama, dia kena terima sebahagian daripada agama atau darah daging daripada agama itu ialah an-nasihah. Dan kita sebut juga,
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan sangat ad-dinun nasihah? Bila satu orang terima agama, maknanya dia kena terima nasihat. Sebab proses nasihat ni berlaku berterusan sampai dia mati. Siapa saja boleh memberi nasihat. Dan bahkan nasihat tu boleh berlaku dengan dia sendiri. Seperti bila dia baca Quran, dia baca hadis, dia membaca kitab-kitab, maka dia mengambil pengajaran-pengajaran. Pengajaran itulah nasihat. Jadi nasihat ni akan berlaku terus sampai seorang itu menemui ajal dia. Jadi kenapa penting sangat sehingga kan dikatakan an-nasihah itu darah daging seseorang yang beragama? Kerana dengan an-nasihah itu maka terlaksana tanggungjawab besar umat manusia keseluruhannya, iaitulah menjadi khalifah di muka bumi. Yang kita telah baca panjang lebar huraian dia. Khalifah tu maksudnya yang memakmurkan muka bumi. Satu orang yang kata dia beragama Islam, dia pikul atas bahu dia tu tanggungjawab sebagai khalifah. Khalifah maksudnya memakmur, mentadbir muka bumi ini dengan hukum Allah. Al-Quran sebuah yang disokong oleh hadis-hadis Nabi merupakan huraian kepada tanggungjawab khalifah di muka bumi. Jadi maksudnya banyaklah. Oleh kerana banyak itulah maka an-nasihah ni kena berlaku terus. Macam kita lah. Masa budak-budak dulu kan kita duk mengaji fardu ain kan. Kita duk mengaji fiqh, kita duk mengaji tauhid. Zaman hari tu kita mengaji sifat 20. Kalau kita ambil sifat 20 sajalah contoh dia. Kita mengaji dulu umur 12 tahun, 8 tahun kita mengaji. Rasa-rasa ingat lagi tak sekarang ni? Ramai yang tak ingat. Jadi an-nasihah tadi, bila berlaku an-nasihah, benda yang dulu kita belajar ataupun dia akan berterusan. Ingat mengingati, ulang kaji itu an-nasihah dah. Bila semua beramal dengan an-nasihah, maka untuk menuju kepada tanggungjawab kita yang utama, iaitulah khalifah di muka bumi itu nampaknya lebih mudah. Allah tahu benda tu, Nabi Muhammad tahu benda tu. Jadi tanggungjawab khalifah ni bukan benda mudah. Sebab itulah kena saling ingat memperingati. Macam kita sekarang ni lah. Bila saya baca, tuan mendengar, ataupun tuan baca, saya mendengar. Itu proses nasihat tu. Ataupun tuan-tuan baca sendiri. Kan biasa kalau lepas solat subuh kan kita baca buku taklim. An-nasihah juga tu. Jadi proses ni kena berlaku terus. Yang pentingnya Nabi ingatkan dalam hadis ini ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Tak boleh pisah. Sebab tu saya kata, bila ada orang kata hal agama ni hal peribadi, tak boleh campur. Salah. Tak betul. Ataupun bila melibatkan maksiat, contoh dia, jangan jaga tepi kain orang. Tak betul. Sebab ad-dinun nasihah. Benda berlaku jiran kita sebelah, kita kena nasihat. Tinggal lagi nasihat dengan hikmah lah. Dengan hikmah, ya? Sebab objektif asalnya untuk menyedarkan. Cumanya untuk penguatkuasaan itu bahagian pemerintah lah, untuk kita secara umum. Secara umum kita ni kena gunalah pendekatan hikmah tu. Yang pentingnya nak sebut ad-dinun nasihat. Baik. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula memerincikan perbahasan ad-dinun nasihat itu kepada beberapa bahagian. Yang pertama dia sebut untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum awam mereka. Maka ulama hurai, apakah contoh-contoh yang nak ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berkenaan dengan ad-dinun nasihat dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi. Okey, maka kita dah sebut yang pertama. Yang pertamanya ad-dinun nasihat dalam aspek untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sikit lagi tentang untuk Allah. Jadi
para ulama sebut, ringkasnya daripada apa telah kita bincangkan, bila sebut ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, disudut untuk Allah, bermaksudnya proses ingat, memperingati, mengambil iktibar, sama ada kita mendengar atau kita baca sendiri atau seumpamanya, apa saja yang berlaku di kalangan kita, nasihat menasihati tadi, yang dikatakan lillahi ta'ala, maksudnya untuk dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat menasihati untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maksudnya apa? Apa dia yang nak dipersembahkan kepada Allah hasil daripada nasihat menasihati tadi? Maka salah seorang ulama yang terkenal, nama dia Syekh Mustafa Al-Bora, dia cerita satu daripada aspeknya ialah yang telah pun kita bincangkan. Yang pertama, nasihat menasihati untuk bertauhid dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tauhid bukan cerita main-main. Tauhid ni ceritanya, maksudnya bila dia mudahnya pergi kepada mengucap 2 kalimah syahadah kita baca itulah. Mudahnya situ. Tauhid pergi balik kepada 2 kalimah syahadah yang kita ucap. Okey. Terutamanya di la ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Bila kata tiada ilah, ilah ni Tuhan yang ditumpukan perhatian, Tuhan yang dipanjatkan kesyukuran, Tuhan yang diberikan peribadatan, Tuhan yang dimohonkan permohonan. Itu masuk ilah. Kalau Rabb lain, sebab ilah pun maksudnya Tuhan, Rabb pun maksudnya Tuhan. Tapi di segi istilah bahasa Arab, ilah ni lebih tertumpu kepada sifat Tuhan yang menerima daripada hamba-hamba dia, iaitulah persembahan, solat, kesyukuran, minta ampun, minta doa, semua bentuk-bentuk tadi. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada ilah, makna yang diberikan kesyukuran, dipanjatkan doa, diberikan persembahan dan peribadatan, diberikan kepatuhan, kecuali Allah. Tidak ada. Maknanya semua bagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tunggal. Esa, orang Melayu kata. Esa-esa tu ada tauhid. Jadi nasihat menasihati yang utama yang tak boleh tinggal langsung ialah kita kena seru umat manusia keseluruhannya mentauhidkan Allah. Bila bertemu di antara kepentingan manusia dengan Allah, kena bagi pada Allah. Apa saja yang Allah suruh, kena buat. Dan taksiran kepada apa yang Allah suruh itu, sebuah Al-Quran. Al-Quran cakap apa? Semua kena dengar. Kalau lawan, orang panggil tak bertauhid. Kalau tinggal Al-Quran, tak nak ikut, orang tak panggil bertauhid. Kalau misal kata ambil separuh, tinggal separuh, orang tak panggil bertauhid. Nampak? Jadi Syekh Mustafa Al-Bura kata, satu daripada tafsiran nasihat menasihati atau agama itu nasihat di sudut lillah ialah mentauhidkan Allah. Dan di samping itu membebaskan daripada syirik. Tauhid saja tak bebas daripada syirik tak boleh. Tauhid ini merupakan lesen untuk jadi orang Islam. Tauhid tadi. Orang yang tidak bertauhid bahaya. Walaupun dia kata dia Islam, tiba-tiba dia bertauhid. Dia bertauhid. Lepas tu ada masalah tauhid dia yang bercampur dengan syirik. Boleh jadi tauhid dia rosak. Jadi tauhid tadi ialah lesen untuk mendapat title Muslim. Sementara syirik pula sebab kemurkaan Allah.
Silat-silat hari bulan kekal dalam neraka. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bura, nasihat pertama yang kena disebar luaskan supaya kita ingat sama kita tentang lillahi ta'ala, untuk Allah tadi, kena bersihkan tauhid dan membebaskan daripada syirik. Jadi saya pernah sebut nak bincang pasal tauhid dan syirik ini, di antara perkara-perkara penting nak kena faham tentang pengertian dua kalimah syahadah, dan nak kena tahu perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Dan huraian ni panjang, dan saya dah bagi di antara kitab atau buku yang tuan-tuan boleh baca tentang perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah ialah kitab Mustikah Hadis Kok Rumi. Asalnya Melayu, asalnya Jawi. Ni dah ada Kok Rumi. Di bahagian belakang ni, ini bahagian muqaddimah jilid nombor 1. Di bahagian ujung tu dia cerita perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Jadi tuan-tuan boleh baca sendirilah. Cuma saya nak bagi tahu ad-dinun nasihah yang pertama yang kita kena sempurnakan lillahi ta'ala di sudut tauhid dan membebaskan daripada syirik. Yang kedua, contoh yang disebut oleh Dr. Mustafa Al-Bura tentang lillahi ta'ala tadi, an-nasihat yang merujuk kepada untuk Allah. Yang kedua, kata Dr. Syekh Mustafa Al-Bura, nasihat yang ditujukan dalam ruang lingkup untuk Allah ialah ikhlas dalam ibadah. Ini contoh yang kedua. Kerananya tuan-tuan, bila satu orang tu telah bertauhid dan satu orang tu telah membebaskan diri dia daripada syirik, untuk dia menambah pahala dan membuktikan tauhid dia tu, dia kena ibadah. Tak boleh nak bertauhid saja, bila mari ibadah tak nak buat. Dia mesti diikuti dengan ibadah. Dan ibadah ni pula, dia ada satu benda. Ada satu benda di dalam ibadah tadi yang menjadikan ibadah tu bernilai. Ibadah tu takkan ada nilai langsung kalau misal kata benda ni tidak ada, iaitulah ikhlas. Ini mustahak tuan-tuan. Jadi kalau misal kata ibadah yang tidak ada ikhlas, bermaksudnya ada sebab lain, maka Allah reject. Ini disebut dalam satu ayat yang biasa kita dengar, iaitulah suratul Bayyinah ayat nombor 5. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Maksudnya, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, disuruh, illa kecuali liya'budullah, untuk beribadah, yakni menyembah kepada Allah Ta'ala, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas. Jadi Allah kata, kalau kita faham baik-baik, hakikatnya aku tak suruh kamu beribadah, melainkan ibadah kamu itu ikhlas untuk aku. Sebab itulah Allah marah sangat riak. Allah marah sangat riak. Ibadah yang ada unsur riak, Allah tak terima. Bahkan disebut dalam banyak nas, orang yang ibadah ada unsur riak ni dicampak ke dalam neraka. Jangan main-main. Riak ni apa dia? Riak ni maksudnya orang menggunakan ibadah untuk mendapat laba dunia. Sama ada dengan ibadah tadi dia mendapat pangkat, dia mendapat perhatian, dia mendapat kedudukan, sama saja. Dia guna ibadah untuk kepentingan dunia, maka nama dia riak. Dan riak ni disebut oleh Imam Az-Zahabi besar. Riak dosa besar. Dan diistilahkan juga riak ni sebagai syirik khafi.
Syirik khafi, dia syirik yang besar tu, disebut sebagai syirik khafi atau syirik al-asghar, syirik kecil. Syirik ini kalau syirik saja, dia menyebabkan jadi kafir. Kalau syirik kecil, dia tak jadi kafir. Tapi bukan maksud syirik kecil ni dosa kecil. Syirik kecil ni dia di bawah daripada syirik. Kalau syirik memang kafir lah. Dia masih lagi Islam, tapi Allah marah sangat. Kata Imam Az-Zahabi, dosa besar. Imam Az-Zahabi, saya cerita sikit macam mana Imam Az-Zahabi dia tulis dalam kitab yang terkenal Al-Kabair. Dia kata riak ni dosa besar. Dia berdasarkan kepada satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, dia cerita dalam hadis dia panjang lebar lah, saya ringkas. Ada satu peristiwa berlaku di Mahkamah Agung di hari akhirat. Ya, di Mahkamah Agung di hari akhirat. Iaitulah tentang 3 orang. 3 orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili. Seorang daripada mereka itu ialah orang yang mati syahid dalam peperangan. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Orang yang ketiga, dia ni banyak bersedekah, dia banyak infak, ya, banyak infak. Jadi 3 orang ni dihadap ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, orang yang mati syahid. Kita nak cerita tentang teruknya riak. Teruknya riak sehingga kan apa saja orang buat ibadah, hatta katalah dia pergi haji 5 kali lah contoh dia, ada riak, hancur tuan-tuan. Satu sen tak dapat. Okay. Jadi yang pertamanya tentang orang yang mati syahid tadi. Maka dihadapkan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mula-mula apa yang berlaku tuan-tuan? Dicerita dalam hadis riwayat Muslim tadi, Allah tayang kepada dia balasan kepada orang-orang yang mati syahid. Seronoklah. Seronok. Tunjuk dengan bidadari, bukan seorang 2 orang, ramai bidadari. Kita ni kalau orang lelaki suka bidadari kan. Dia mati syahid, boleh bidadari. Boleh rumah pula. Rumah macam istana. Tanah pula besar macam sebuah negeri. Lepas tu pula barang-barang dalam syurga yang ditunjuk pada orang mati syahid tu, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Batang pokok tu emas terus. Kalau tuan-tuan baca hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kalau dia dalam kitab Bahrul Madhi itu disebut dalam jilid yang ke-18, batang pokok tu emas terus. Lepas tu batu-batu dia tu zamrud, nilam, delima. Jadi orang yang mati syahid itu Allah tunjuk ke dia. Bila tunjuk, lepas tu sampailah masa Allah bertanya, wahai si Fulan bin si Fulan, apakah yang kamu telah lakukan di dunia? Jadi orang yang dikatakan mati syahid tadi, dia pun kata, wahai Tuhanku, aku telah mati di jalan-Mu. Aku telah berperang lalu mati dibunuh di jalan-Mu, semata-mata untuk Engkau ya Allah. Lepas dia kata begitu, disebut dalam riwayat tadi, Allah kata kamu bohong. Kamu bohong. Kamu nak mati sebenarnya, kamu pergi perang dan kamu mati sebenarnya, kamu nak orang kata kamu ni orang berani berperang. Allah kata bohong. Kemudian diperintahkan para malaikat, ambil orang tadi dihumban dalam neraka tuan-tuan. Baik, sebelum kita lihat cerita 2 orang lagi, ini nak cerita ad-dinun nasihah tentang lillahi ta'ala dalam contoh yang kedua yang dibawa oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ikhlas dalam ibadah.
supaya kita ni saling menasihati supaya ikhlas. Baik, kalau tuan-tuan perhati betul-betul, orang yang mati syahid, mati syahid ni benda susah. Benda susah. Nak zaman hari tu. Zaman hari tu mati syahid ni berperang pakai pedang. Lepas tu pula kena berdepan. Bila berdepan ni, bila berlaku perang tu, bunyi belaka pedang dengan pedang. Memang orang berani betul boleh buat benda ni. Bukan orang lelaki-lelaki. Kalau kita, macam saya sebut pada kuliah yang lepas, kalau macam kita ni, pegang senapan pun tak pernah, tiba-tiba suruh pergi perang, maaf kata lah, rasa terkencing dulu rasanya. Jadi, dalam kes tadi, dia dah pergi perang, maknanya dia memang seorang yang berani, hati kering. Tiba-tiba Allah kata, dia ni pergi perang kerana manusia. Aku tak terima. Jadi kalau benda payah yang macam tu pun orang kata boleh terbalik, apatah lagi kalau kita buat ibadah yang mudah-mudah ni. Nampak? Ni satu pengajaran besar. Sebab tu bila mari buat ibadah, kita kena rasa bersungguh. Kena rasa bersungguh. Biarlah ibadah kita buat ni bulat untuk Allah. Baik, kalau pergi kepada ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin ni asal kata dasar dia khalis. Khalis ni maksudnya tulen. Khalis maksudnya tulen. Tulen ni maksud dia, kalau emas tulen, emas 100%. Kalau sekarang ni orang panggil emas paling mutu tinggi berapa? Emas 999 tak? 999 tak tulen lagi. Nak cerita tuan-tuan. Jadi mukhlishina lahuddin, bila Allah kata wa ma umiru, tidak aku perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Maksudnya Allah nak 100%. Tak boleh ada 0.0001 dalam ibadah kita. Tak boleh ada. Tu sebab kalau kita lihat dalam perbincangan hadis pertama dalam hadis 40 ni, innamal a'malu binniyat. Niat tu kena main peranan penting. Ulama, orang-orang dulu, orang-orang soleh, sampai dia ikhtiar betul-betul untuk dapatkan ikhlas. Inilah kes dia. Baik, kembali pada cerita dalil yang digunakan oleh Imam Az-Zahabi yang mengatakan riak tu dosa besar. Tadi cerita tentang orang yang mati syahid. Habis cerita orang mati syahid, mari orang yang kedua. Orang yang kedua ni pula orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, dia mengajar Al-Quran. Maknanya cikgu tahfiz lah. Ini bukan cikgu tahfiz, ini cikgu tahfiz lain. Ya. Jadi sama juga cerita seperti mana yang berlaku kepada orang yang mati syahid. Bila dia mari menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun bayang kepada dia bentuk-bentuk balasan kepada orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Ditunjukkan bentuk-bentuk syurga. Ditunjukkan berapa orang bidadari dia akan dapat. Ditunjukkan banglo istana kepada dia dalam syurga. Ditunjukkan makanan-makanan yang lazat-lazat dalam syurga. Ditunjuk kenderaan yang dia memang nak dalam syurga. Kalau misal kata selama ni dia duduk berangan Ferrari, ada Ferrari sebuah dalam syurga untuk dia. Lepas pada tu Allah tanya, wahai si fulan bin si fulan, apakah yang kamu kerjakan di dunia? Maka dia jawab, ya Allah, ya Tuhanku, di dunia aku belajar dan mengajar Al-Quran semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Dia pun seronok, dan ni sebab tengok bidadari ni. Bukan seorang bidadari, berpuluh kali bidadari. Sukanya.
Lalu lepas dia jawab macam tu, Allah kata kamu bohong. Kamu sebenarnya mengaji dan mengajar Al-Quran, nak suruh orang kata kamu ni pandai baca Quran, kamu ni ahli tajwid, kamu ni pandai bertaranum, makhraj kamu yang terbaik. Lepas tu sama juga seperti yang berlaku kepada orang yang mati syahid tadi, dipanggil malaikat, ambil dia umban masuk neraka. Tuan-tuan nampak? Ini cerita orang pakai serban mari surga ni. Ini bukan cerita orang duduk tepi-tepi jalan. Ini cerita orang mari surga. Kena umban masuk neraka, tuan-tuan. Asalnya seronok lah. Sebab tu jangan tertipu. Jangan tertipu. Ha? Kalau misal kata dalam kitab-kitab tasawuf dia ajar. Sebab itulah bila kita beribadah ni kena jaga-jaga. Jangan suka cerita ke orang. Setengah-setengah kita, tuan-tuan, bukan orang sini ni, orang tempat lain, sampai Mekah baru nak start tawaf, selfie dulu. Lepas tu atas masuk WhatsApp. Ini benda bahaya belaka, tuan-tuan. Benda bahaya. Lepas tu pula setiap 2 jam sekali hantar laporan daripada Makkahul Mukarramah. Habis orang bakal tahu dalam Facebook. Ni kerja bahaya. Kerja bahaya. Sama juga dalam kitab tasawuf sebut satu orang yang ini kalau jenis yang suka sembahyang tahajud. Bila sembahyang tahajud, mari surah nak sembahyang subuh tu buat-buat menguak. Lepas tu orang pun tanya, Pak Haji, orang nak menguak ni? Mengatuk kawai. Semalam pukul 2 bangun. Ni kerja bahaya, tuan-tuan. Kerja bahaya belaka. Dia kalau kita baca hadis lain, dalam hadis yang kuat, hadis sahih, iblis ni dia masuk dalam tubuh manusia, dia goda manusia lagi salur darah. Dia masuk ke salur darah, dia pergi dalam hati, dia bisik. Bisikan-bisikan yang sampai kepada, kan tuan-tuan pernah baca kan surah An-Nas, balik baca surah An-Nas, baca tafsir dia. Dia bisik dalam hati. Lintasan-lintasan yang tak elok ni, geng-geng iblis belakang ni. Jadi jangan buat. Jangan buat. Bahaya. Jadi kes tadi, orang yang mengaji, ini kira pak lebay ni. Pak lebay, Tok Bila, tak kira lah. Akhir kena umban dari neraka. Dan orang yang ketiga disebut dalam hadis riwayat Muslim, orang yang suka infak. Orang yang suka infak. Sama juga cerita macam orang yang mati syahid, orang yang mengajar Al-Quran tadi. Saya lupa nak sebut. Dalam hadis yang lain, dalam Fadail A'mal pun ada sebut hadis-hadis riwayat Al-Baihaqi, kalau tak salah, orang yang mencari dunia dengan Al-Quran, akhirat esok akan dibangkitkan tanpa daging sedikit pun pada muka dia. Ini kena beringat. Orang yang mengguna Al-Quran untuk dunia, maknanya nak kaya dengan Al-Quran, duk mikir guna Al-Quran ini untuk cari dunia. Banyaklah caranya, tuan-tuan. Ada setengah orang jual air jampi, minta maaf sebut, minta maaf banyak-banyak, jual sebotol RM40, RM50, jual air jampi. Kalau misal kata nak suruh anak pandai, memanglah ada jampi, kita tak nafi, memang ada jampi untuk berubat. Tapi ada kes orang jual air jampi ni secara komersial untuk meraih keuntungan. Jadi orang yang macam ni bahaya. Nabi sebut akhirat esok dibangkitkan daripada mahsyar tanpa ada daging sedikit pun pada muka. Kena beringat. Ini di antara orang yang buat ibadah yang tidak ikhlas, yang ada kepentingan dunia.
Kenapa dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa daging? Sebabnya tuan-tuan, muka kita ni kan tempat mulia. Kalau misal kata orang yang suka meminta-minta, kita kata mung ni tak ada air muka ke? Air muka kan? Jadi dibangkit dalam keadaan tanpa daging pada muka. Itu berat. Baik, yang ketiganya dalam hadis riwayat Muslim tadi, orang yang suka infak. Orang yang suka infak. Sama juga ceritanya, Allah tunjukkan dia. Allah tunjuk dia bentuk-bentuk kenikmatan dalam syurga untuk orang yang suka sedekah, orang suka bagi zakat. Maka dia pun seronok. Lepas tu Allah tanya dia, wahai Fulan bin si Fulan, apa yang kamu buat atas muka dunia? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni suka bersedekah, aku ni suka infak ke jalanmu. Lepas tu Allah kata kamu bohong, kamu infak ke, kamu sedekah ke, kamu nak suruh orang kata kamu ni ahli sedekah. Kemudian dia suruh malaikat ambil umban dalam neraka. Maka Imam Az-Zahabi mengambil hadis sahih ini sebagai dalil untuk menyatakan riak itu dosa besar. Makna dosa besar apa dia tuan-tuan? Yang tak akan gugur melainkan dengan taubat nasuha. Dan Allah marah sangat. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis lain. Nak ceritanya Allah marah sangat kepada orang yang riak. Saya sebut satu lagi lah. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh buka sendiri. Tafsiran kepada ayat fawailul lil musallin, neraka wail pada orang yang solat. Kemudian ayat Allah kata alladzina hum am salatihim sahun, iaitulah orang-orang yang lalai dalam solat dia. Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang riak. Jadi Imam Ibnu Katsir dia ambil satu riwayat hadis yang sahih. Dia nak cerita tentang orang riak ni. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam neraka ni ada satu lembah. Saya tidak ingat lembah dia nama lembah. Kalau tuan-tuan gali tafsir Ibnu Katsir, dalam surah tu jumpa. Lembah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak ingat. Nama tu tuan-tuan cari sendiri. Ada satu lembah dalam neraka Jahannam. Jadi lembah tadi ni, neraka Jahannam sendiri minta beratus tahun daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dijauhkan daripada lembah ni. Neraka Jahannam ni tuan-tuan, neraka sendiri ni dia boleh bercakap. Neraka ni kalau tuan-tuan baca hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Bahrul Madhi, dia menceritakan sifat-sifat neraka. Di antaranya, neraka ni dia ada telinga, dia ada mata, dia ada mulut, dia boleh bercakap. Dan dalam kes ni, dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata neraka ni bila menyebut tentang lembah tadi, neraka Jahannam sendiri minta perlindungan daripada lembah tadi. Mana lembah ni teruk sangat-sangat. Kemudian Nabi kata lembah tadi dicadangkan untuk orang riak. Lembah tadi yang neraka Jahannam pun minta berlindung, dicadang, disimpan untuk orang riak. Berat tak berat? Jadi kembali kepada cerita hadis ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Dan dalam contoh yang dibawa oleh Syekh Mustafa Al-Bugha tentang lillah tadi, contoh yang pertama tentang syirik, tentang tauhid dan membebaskan daripada syirik. Yang keduanya ikhlas dalam ibadat. Jadi maknanya tuan-tuan, ikhlas dalam ibadat ni benda penting sangat. Benda penting sangat. Dan kita akan menyesal sesal-sesalnya
kalau misal kata ibadah kita ni tak ada nilai. Sebab yang membela kita akhirat esok ibadah. Yang boleh kita mengucap 2 kalimah syahadah, yang membelanya ibadah. Kalau ibadah tak ada berarti nak mengucap lagu mana? Sedangkan kita ni tarikh mati tak tahu bila. Boleh jadi sekejap lagi, boleh jadi esok, tak tahu bila. Jadi mustahak nasihat menasihati untuk memperolehi ibadah yang ikhlas. Habis situ. Contoh yang ketiga dibawa oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ad-dinun nasihah di sudut untuk Allah ialah taat segala perintah dan meninggal segala larangannya. Taat segala perintah dan tinggal segala larangannya. Ni pun an-nasihah tu kena berlaku berterusan sehinggalah kita mati. Sebab sifat manusia ni lalai. Saya pun ada masa lalai, tuan-tuan pun ada masa lalai juga. Sebab lalai tu banyaklah. Kadang-kadang tubuh letih dia jadi lalai. Kadang-kadang dengan sebab tengok TV dia jadi lalai. Kadang-kadang dengan sebab tak ada kerja, lalai juga. Di antara orang yang banyak lalai ni orang tak ada kerja, duduk saja-saja. Dia start mari dah tu. Dia start benda lara, bila lara lalai. Bila lalai, jadilah masalah ketaatan tu mula jadi longgar, dan nak tinggalkan benda larangan tu mula jadi longgar. Sebab itu an-nasihah kena berlaku terus. Jadi kita boleh mari surau, boleh mari masjid selalu, alhamdulillah. Kita pakat ingat mengingati supaya kena sedar mati tak tahu bila. Mati tak tahu bila. Dan seterusnya kata Syekh Mustafa Al-Bugha, contoh yang menjelaskan ad-dinun nasihah lillah, untuk Allah, ialah cinta hanya kerana Allah, benci sesuatu pun hanya kerana Allah. Hidup manusia ni tak boleh lari daripada cinta dan benci. Kita berhenti azan sekejap. Kita sambung sikit lagi tentang pengertian cinta dan benci ni. Kemudian kita berhenti insya-Allah. Azan ada tak? Tak ada tak bila? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kita baca sikit lagi. Jadi contoh yang terakhir yang dibawa oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha tentang nasihat menasihati yang kena berlaku terus di kalangan kita di sudut untuk dipersembahkan kepada Allah ialah dalam aspek contoh dari sini dikata cinta hanya kerana Allah dan benci sesuatu pun hanya pada Allah. Dia begini tuan-tuan. Dia bila kita cinta satu orang, kita cinta pada satu orang tu akan cenderung buat benda yang orang yang dicinta tu suka. Ya? Kalau isteri dia sayang pada isteri dia. Isteri dia suka apa dia? Isteri dia kata dia suka handbag. Tiap-tiap tahun dia beli handbag. Suka isteri dia buat pergi sekolah. Ya? Kalau isteri dia ni suka shopping, ada masa-masa dia bagi duit, ambillah 1,000 bagi shopping. Suka isteri dia. Jadi satu orang cinta pada satu orang yang lain, dia ada kecenderungan untuk buat apa saja yang dia cinta. Sama juga satu orang cinta kepada ayah dia. Sayang kepada ayah, memang cinta kepada ayah dituntut. Bukan setakat cinta, kena hormat. Bahkan kalau misal kata ayah dia ni tak mampu, anak lelaki kena bagi nafkah kepada ayah dia. Ni kena beringat. Dalam bab nafkah dia cerita, anak lelaki ada tanggungjawab nafkah, bukan saja nafkah untuk diri dia, isteri dia, anak-anak dia. Bila ayah dia tidak mampu, dia kena bagi nafkah. Tu sebab ayah tak layak terima zakat daripada anak, sebab ayah boleh terima nafkah. Baik, poin dia nak bagi tahu, begitu sekali Allah atur supaya satu orang tu cinta kepada ayah dia, hormat kepada ayah. Tapi yang nak disebut oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, cinta kepada makhluk ni kena sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada makhluk kerana Allah. Bila kerana Allah, bila ada perkara yang bertentangan antara Allah dan ayah, kena pegang Allah. Nampak? Bila ada benda bertentangan di antara ayah dan Nabi, kena pegang Nabi. Dalam perkara ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang terakhir, pada kita berhenti insya-Allah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu. Hadis ni Rasulullah guna perkataan tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu hatta sehingga akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sehingga aku menjadi seorang yang dikasihi olehnya lebih daripada ibu bapanya, anak pinaknya dan manusia keseluruhan. Jadi bila kita bawa benda ni, nak ceritanya apa? Pusing kok mana sekalipun, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah sandar kepada Allah, bila berlaku pertembungan, tak boleh taat. Bukan maksud tak boleh taat kepada ayah dalam hal-hal maksiat tu menggugurkan cinta, tetap cinta, tapi tak boleh taat. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, la ta'atin li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan
kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan ayah, cinta pada ayah pun kena sandarkan kepada Allah, selagi mana benda tu bukan maksiat. Faham-faham sendirilah. Pemimpin ke apa ke, selagi mana dia tu suruh benda yang betul berdasar pada perintah Allah, boleh ikut. Kalau benda bertentangan dengan perintah Allah, tak boleh ikut. Nampak? Jadi pusing sekali semua sekali yang kita baca. Yang pertama, dalam membahaskan ad-dinun nasihah di sudut lillah, kesimpulannya yang pertama yang kita kena buat kerja nasihat menasihati ini tauhid. Kena pakat perbetul tauhid. Kerana tauhid ni tekad untuk jadi orang Islam. Kemudian kena bersihkan daripada syirik, sebab syirik ni akan menghacur lebur segala amalan yang kita buat. Yang kedua yang kita baca tu, ad-dinun nasihah di sudut lillah, ibadah kena pastikan tulen untuk Allah. Jangan sekali-kali ada dalam hati perut kita buat satu benda kerana manusia, kerana pangkat, kerana nak suruh orang panggil aku Tok Lebat atau Tok Imam. Kan? Ada setengah-setengah tempat. Setengah-setengah tempat nak jadi imam berebut. Tapi tempat kita ni pakat tolak jadi imam dah. Pakat tak nak. Setengah-setengah tempat berebut. Naknya, kenapa? Nak suruh orang kampung pandang. Hancur lebur, tuan-tuan. Hancur lebur. Dan yang ketiga kita sebut, dalam masalah cinta kena sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siapa. Isteri kita pun cinta kepada isteri kita kerana Allah. Cinta kepada ayah kerana Allah. Sebab dia punya boundary dia tu ialah peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pakat nasihat menasihati, kerana kita tidak tahu bila mati nak mari. Jadi mudah-mudahan dari sehari ke sehari ibadah kita makin baik, tauhid kita makin baik, kita dapat lari daripada syirik, penyakit yang besar yang Rasulullah pernah bagi tahu dia takut akhir zaman di kalangan umat aku ialah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, iaitulah sifat riya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.